bersama kami di podcast Get to Know Us, What's the Club? Okey, hari ini kita akan mempromosikan kelab-kelab yang berada di UTM. So, saya, Fesi Izzah, dan di sebelah saya saudari daripada wakil kelab Permata yang akan kita interview secara podcast pada hari ini. So, saudari boleh perkenalkan diri ke? Terima kasih Fesi Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Arzumadina binti Salim daripada Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu, Permata UTM. Okay. So, bila kita dengar Permata, shine bright like a diamond, macam gitu ya? Yeah. Okay. So, apa sebenarnya kelab Permata ni secara amnya, macam mana? Okey, baiklah. Kalau semua orang tahu, di Terengganu kami ada satu pertubuhan daripada Kerajaan Negeri Terengganu iaitu dinamakan sebagai Yayasan Terengganu. Okey, maknanya Kelab Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu atau dikenali sebagai Permata UTM berada di bawah satu pertubuhan Yayasan Terengganu sejak pada tahun 2015 lagi. Oh, dah lama dah kira. Dah lama dah. Dan di UTM, kami telah berada di UTM di bawah GPMS UTM sendiri daripada tahun 2015 hingga tahun 2019. Oh, dah lama, faham. So, apa yang kita daripada cara saudari Azmalina kata tadi, kelab Permata UTM ni dah lama ditubuhkan kan? Betul. Di bawah Yayasan Terengganu. So, boleh ke kalau macam kita nak tahu lebih lanjut tentang kelab Persatuan Permata ni, apa yang diorang buat yang sebenarnya, apa yang sebenarnya kelab Permata tu? Sebab kita faham dalam UTM itu sendiri sebenarnya ada lagi orang yang still tak tahu, oh ada kelab anak Terengganu ke? Macam gitu. So masih ada segelintir pelajar-pelajar Terengganu dekat UTM ni yang tak tahu. So boleh ke jelaskan lagi apa sebenarnya kelab Persatuan Terengganu ni buat dan sebagainya? Okey, Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu atau lebih dikenali sebagai Permata tadi. Okey, kami daripada semua kebanyakan lah, semua ahli Permata ni datang daripada Terengganu sendiri. Maknanya kami terbuka penyertaan kelab ni kepada ahli-ahli Terengganu. Okey, seperti yang kita telah buat, banyak program-program yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa anak Terengganu terutamanya yang berada di UTM. Setiap program yang kita lakukan, kita akan memberi pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswa di UTM bahawasanya adanya kelab Permata di Terengganu ni. Dan program-program yang kita lakukan, kita akan bukakan penyertaan itu sendiri kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di UTM terutamanya dan specialnya kepada anak-anak Terengganu. Oh, memang special untuk anak Terengganu je lah. Betul. Kalau contoh macam saya lahir di Selangor. Saya lahir di Selangor tapi saya tinggal di Terengganu, mau starting. So boleh ke kalau saya nak masuk kelab Permata? Yang pasti betul-betul IC Fesi Izzah kita daripada Terengganu boleh masuk. Oh, memang kena IC 11 lah. Kalau boleh macam tu, sebab kita kan memang daripada kelab Terengganu, kita nak bagi kelebihan kepada anak-anak Terengganu. Lepas tu baru kita terbuka kepada anak-anak negeri lain. Oh, faham. Oh, so saya kena lahir di Terengganu dulu lah. Walaupun saya tinggal di Selangor, saya tetap kena lahir di Terengganu baru boleh join. Boleh, tapi Fesi Izzah boleh join program-program yang kami adakan. Okey, apa contoh program yang dilakukan oleh kelab Permata itu sendiri? Okey, seperti kelab Permata ni, kita banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mengeratkan silaturahim antara mahasiswa-mahasiswa yang berada di UTM. Contohnya, kita akan adakan sukan tahunan, kita akan ada sesi saling kenal antara mahasiswa. Sebab tu kita tak nak satu kelab Persatuan Mahasiswa Terengganu ni hanya berpihak kepada anak-anak negeri Terengganu saja. Kita nak mengeratkan hubungan silaturahim dengan kelab-kelab negeri lain dan juga anak-anak negeri lain. Oh, faham. So, kalau kelab Permata itu sendiri, kalau dia orang buat program, memang dia orang akan open kepada UTM lah. Ada sesetengah program tu. Akan ada sesetengah program, kita akan openkan kepada mahasiswa-mahasiswa UTM. Okay, so apa program tahunan ataupun program yang wajib biasanya kelab Permata akan buat? Okay, kalau untuk berpihak khusus kepada barisan kepimpinan untuk mahasiswa-mahasiswa UTM saja, biasanya setiap sesi kami akan buat kursus pengurusan organisasi. Okey, kursus pengurusan organisasi ni kita akan buat untuk barisan kepimpinan Permata UTM lah. Yang ini adalah antara program yang wajib kita akan buat. Okey, seterusnya kita akan adakan program bonding. Okey, program bonding ni merujuk kepada dua bahagian lah.
Pertama, kita boleh buat program bonding antara barisan kepimpinan sahaja, ataupun yang kedua kita boleh buat satu program yang saya cakap tadi, kita boleh mengeratkan hubungan antara mahasiswa-mahasiswa lain. Contohnya sukan tahunan yang kita boleh buat, kita buka penyertaan kepada semua mahasiswa-mahasiswi UTM. Oh, faham. So memang program yang dilakukan oleh pihak kelab permata ni meluas lah. Betul. Okay, tidak merangkumi hanya sekadar daripada anak-anak Terengganu sahaja, tapi ada juga yang dia open kepada anak-anak daripada negeri yang lain. Orang kata tak select. Tak select. Kami tak select. Okay. So kalau macam dari situ pula, seperti yang seperti yang Encik pula sebut, maafkan saya. Seperti yang Cik Azmalina cakap tadi, kita ada open program banyak kan apa semua. So program-program tu antara banyak-banyak program yang mana mendapat lebih banyak sambutan. Yang paling orang kata havoc lah. Okay. Seperti yang banyak sambutan daripada mahasiswa-mahasiswa UTM sendiri iaitu sukan tahunan lah, seperti yang saya selalu mentionkan sebelum-sebelum tadi. Sebab sukan ni kebanyakannya pelajar-pelajar dia boleh main sukan secara suka-suka bersama kawan-kawan di dewan sukan apa semua. Tapi sekarang bila kita mengadakan satu aktiviti, kita buat satu tournament, pertandingan antara satu sama lain. Jadi student ni, pelajar ni, dia akan lebih menarik perhatian mereka untuk menyertai. Lagi-lagi bila kita buat tournament, mesti akan ada hadiah. Benda tu akan lagi menarik minat mereka untuk melakukan ni. Kalau kita tengok sendiri di UTM, akan ada pada masa-masa yang tertentu sahaja pihak UTM ataupun pihak persatuan-persatuan lain akan mengadakan pertandingan sukan. Jadi benda ni tidak selalunya ada setiap-setiap minggu. Sebab tu bila kita buat pertandingan sukan tahunan ni, akan ada pelibatan yang sangat meriah lah daripada pelajar-pelajar UTM. Pelajar-pelajar pun tak nak stres lah, asyik belajar je. Betul. Oh, wow, sangat heboh. Saya pun berminat lah nak join, tapi biasa sukan tahunan tak dia akan info lah kan, dari segi dari masa ke semasa. Okay, biasanya contoh kalau macam kelab permata, even kelab Fasasi itu sendiri memang kita orang ada aktiviti tahunan lah, macam program-program tahunan. Okay. Daripada kelab permata itu sendiri pun sama, akan ada program-program tahunan. So saya nak tanya juga, dalam masa yang mendekat ni, masa yang terdekat, maafkan saya, ada ke program yang bakal dijalankan? Baiklah, daripada kami sendiri Permata UTM dan di bawah naungan di bawah exco saya, kami akan mengadakan satu program yang terbesar di UTM, iaitu Permata Open Day 2023 yang akan dijalankan pada 16 Jun nanti. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh join, okey? So audience kita yang mana tengok ni boleh join, kita yang boleh join kelab Permata punya program Open Day nanti, okey? Nanti kita akan buat lagi promosi selebihnya selepas ni. Kita habiskan dulu kita punya soalan daripada podcast kita ni. Okay, so seperti yang saya dapat info jugalah, daripada pegawai perhubungan luar, betul? Pegawai perhubungan luar selatan ke utara? Zon Selatan. Zon Selatan. Zon Selatan. Pegawai beliau tu merupakan YDP Permata Uniza. Mantan YDP. So daripada situ kita boleh nampak kelebihan daripada menyertai program menyertai kelab permata adalah orang kata membuka peluang pekerjaan. Di sebalik membuka peluang pekerjaan ke arah pegawai terus, okey, daripada mantan YDP naik ke pegawai. So ada lagi ke macam kelebihan-kelebihan yang lain yang ditawarkan oleh kelab permata itu sendiri? Okey, seperti yang Cik Izzah bagi tahu, ada seorang daripada mantan YDP daripada Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin, yang telah mendapat pekerjaan sebagai pegawai berhubungan mahasiswa Zon Selatan. Okey, sebab kita tahu bila kita berada dalam persatuan mahasiswa permata sahajalah, di bawah permata, bila kita join permata ni, kita akan dapat banyak kelebihan. Salah satunya adalah berinteraksi dengan pegawai-pegawai yang berada di negeri Terengganu. Disebabkan itu menjadi satu kelebihan daripada kita bila kita berani dan bila kita selalu berinteraksi dengan mereka, sama ada melalui program-program yang dijalankan atau sebagainya, kita boleh mendapat satu kelebihan dan kita boleh ditawarkan pekerjaan. Okey, selain daripada tu, di bawah permata juga kita akan selalu akan wawarkan sekiranya ada kekosongan di bawah pekerjaan, kekosongan pekerjaan di bawah negeri Terengganu, kita akan sharekan kepada anak-anak Terengganu ni. Maknanya anak-anak Terengganu ni akan mendapat
careernya macam tempat yang pertama lah akan tahu perkara tu, Wah. kekosongan tu. Oh, sangat banyak benefit sebenarnya daripada Betul. awak join kelab permata itu sendiri. So, okay, macam yang seperti Cik Azmalina kata tadi. Okay, kalau nak join, okay, pihak kelab permata, ahli kelab permata itu sendiri, dia orang akan dapat info yang lebih awal berbanding orang lain, betul? So, ada ke, boleh ke sharekan kepada kita apa laman sosialnya? Macam mana kita nak tahu, macam mana nak tahu nak masuk kelab permata ni macam mana, nak dapat info macam mana kalau laman sosial kita tak tahu. So, boleh share ke dekat kita? Okay, boleh. Okay, macam ni. Biasanya pada awal sesi pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang telah mendaftar di UTM, kita akan wawarkan satu link grup WhatsApp yang merangkumi. Grup WhatsApp tu hanya boleh masuk untuk anak-anak mahasiswa Terengganu sahaja. Jadi sebab tu apa-apa perkara ataupun perkara-perkara yang penting daripada Yayasan Terengganu, daripada Maidam tu sendiri ataupun daripada Permata sendiri untuk mewawarkan sesuatu tu, kita akan masukkan dalam grup WhatsApp tu. Okay, selain tu, kalau zaman sekarang ni, media sosial di hujung jari je. Betul. Okay, semua orang ada Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Okay, kalau di Instagram kita boleh follow kami di Permata_UTM. Di Facebook boleh like dan follow page kami Permata UTM, dan TikTok juga untuk di TikTok Permata_UTM. Di situ kami akan banyak mewawarkan info-info yang berkaitan dengan Terengganu itu sendiri ataupun program-program yang dijalankan oleh kami. Wah, sangat maju orang kata, betul. mengikut arus permodernan sekarang lah. Sekarang. Saya sebenarnya tertinggal tadi ya. Okay, apabila kelab permata itu sendiri share, orang kata okay, jemputan untuk interview dan sebagainya untuk masuk, mesti ada interview kan? Sebab setiap kelab tu biasanya dia akan ada interview. Contohnya macam dari segi okay, awak kena menari, okay, awak kena bercakap atau sebagainya untuk mengasah soft skill. Okay, so macam mana cara nak menyertai kelab permata itu? Okay, baiklah. Setiap akhir sesi, kami akan adakan annual grand meeting untuk membubarkan organisasi-organisasi sesi yang lepas dan menubuhkan organisasi untuk sesi yang baru. Okay, dalam masa yang sama, kami akan buka penyertaan ni untuk menyertai daripada barisan-barisan kepimpinan ni. Kita akan buka kepada mahasiswa-mahasiswi UTM, terutamanya anak Terengganu dulu. Okay, masa tu memanglah kita akan adakan interview. Dan kalau Faisal Izzah sendiri tahu, kalau kita nak masuk satu persatuan ni kena ada syarat dia, kena ada apa perlu yang kita patuhi apa semua kan. Kita ikut. Tapi untuk Permata UTM ni, kami hanya senang sahaja. Kalau korang anak Terengganu, lepas tu korang boleh bagi komitmen terhadap persatuan tu sendiri dan tidak rasa terbeban terhadap benda tu, korang boleh join kita orang. Sebab kita orang ni hanya terbuka. Kita orang buat kerja pun santai-santai sebab bila korang masuk tu dengan cara ikut kawan, rasa terbeban, rasa terpaksa. Bila korang bila macam seseorang student tu, dia masuk dengan rasa benda tu, bila buat satu program ataupun sebagainya, dia akan rasa macam tertekan dan tidak akan dapat happening daripada program tu sendiri. Tidak rasa kepuasan lah daripada program tu sendiri sebab kita masuk terpaksa kan. Macam tu. So kita kena buat benda yang menggembirakan kita. Betul. Apa guna kalau kita masuk dalam sebuah kelab tapi kita tak boleh nak bagi komitmen. Betul. Tapi kita tak rasa enjoy. So baik kita undur diri. Baik kita tak payah masuk dalam kelab tu kan. Sebabnya biasanya dalam kelab tu kita memerlukan disiplin kan. Betul. Disiplin dan komitmen yang sangat tinggi lah. Okay. So tadi kita dah macam ke arah macam serius sikit lah kan. Sekarang ni saya nak tanya lebih mendalam sikit lah pasal cara nak contact ataupun melalui laman sosial tadi. Okay. Kelab Permata itu sendiri mempunyai laman sosial mereka lah, contohnya IG, Facebook pun ada. Facebook pun ada, TikTok pun ada. Okay, so dalam semua tu katakanlah ada student yang nak tanya. Okay, student yang masa awal-awal masuk MHS, MHS TG kan, student daripada Terengganu, dia orang tak tahu macam mana. Okay, kalau guna je laman sosial apa semua, saya tak naklah guna laman sosial, saya rasa macam malu lah saya nak contact. Okay,
katakanlah dia orang nak contact secara in person. Okay, ataupun secara nak call ke, okay, nak lepak-lepak stable tak sesama anak Terengganu betul? Okay, so dia orang kena hubungi siapa? Okey, baiklah. Kalau buat masa sekarang ni, kita boleh ada YDP kita iaitu Ahmad Zulfikri Rizwan. Boleh hubungi dia sebab dia pun lebih tahu lebih lanjut berkaitan dengan Kelab Permata apa semua. Jadi kalau korang nak tahu berkaitan dengan apa sahaja berkaitan dengan Permata, nak masuk ke apa, boleh hubungi dia sekarang. Okay, sebelum kita habiskan sesi podcast kita sebab masa sangatlah suntuk, sangatlah mencemburi kita. Okay, saya ada soalan cukup masalah sikit. Okay, katakanlah dalam satu UTM ni kita ada lebih kurang 600 orang Terengganu, betul? Lebih kurang 600 orang Terengganu. So yang saya dapat info lagi, dalam Kelab Permata itu ada sekitar lebih kurang 40 orang sahaja exco mereka. Okay, so boleh tak saya nak tahu kenapa ya pengambilan untuk exco tu hanya sedikit? Ataupun macam mana dia punya proses organisasi tu, macam mana dia punya hierarki tu? Okey, baiklah. Dalam Permata UTM ni, kita ada hierarki dia daripada YDP sehingga ke barisan-barisan exco kita. Okey, memanglah dalam satu U kita kena ada lebih kurang 600 orang mahasiswa Terengganu. Tapi dalam kita punya organisasi kita hanya ambil sikit saja sebab benda ni daripada yang sikit ni kita akan perbesarkan kepada luar. Seperti contoh bila kita buat program, dia tidak melibatkan organisasi kita sahaja. Bukan melibatkan barisan-barisan 40 orang tu sahaja kepimpinan kita. Kita akan melibatkan semua orang. Jadi bila kita berganda bahu dalam 40 orang ni benda ni bila akhirnya kita akan melibatkan ramai mahasiswa-mahasiswa anak Terengganu ni lah. Oh, faham. Walaupun kami ada 40 orang je tapi kami tidak akan meninggalkan lagi baki-saki-baki anak Terengganu yang lain ni. Ya, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, daripada yang saya daripada Kelab Permata itu sendiri, mereka juga menawarkan orang kata kalau nak balik ke Terengganu akan menyediakan bas, betul? Betul. Dan kami akan bukakan kepada mahasiswa-mahasiswa lain. So kepada mahasiswa Terengganu yang lain, adik-adik kita, audiens kita yang bakal masuk ke UTM, jangan risau sebab Permata sendiri akan menyediakan bas untuk balik raya. So manfaat apa lagi yang kita nak hiraukan, betul? Betul. Dah lah dari segi kepimpinan. Kepimpinan lagi. Semua kita bagi sedia bantuan kepada anak-anak Terengganu. Tidak ditinggalkan ya. Anak-anak Terengganu. Betul. Jadi siapa-siapa yang nak join Permata tu boleh join kami untuk sesi depan. Okay, sebabkan masa pun dah orang kata dah suntuk. So sebagai penutup lah kepada kita, ada apa-apa tak yang harapan ataupun sebagainya yang Cik Azmalina sendiri nak bagi tahu dekat audiens kita, adik-adik kita yang bakal masuk ke UTM ni? Okey, baiklah. Saya tak ada apa nak bagi tahu, cuma saya nak kata korang kena libatkan diri korang dalam persatuan sebab bila dalam persatuan ni korang akan dapat ilmu pengetahuan yang tak dapat korang dapat di bilik kuliah. Bilik kuliah korang yang belajar tentang kursus yang korang ambil tu je, tapi berkaitan dengan yang lain. Contohnya program untuk membuat satu program, korang kena buat satu kertas kerja. Korang belajar dalam persatuan tu sendiri. Lagi satu, korang tak bolehlah macam hanya berkawan untuk sekadar di dalam kelas sahaja. Dari segi persatuan ni juga korang boleh kenal ahli-ahli korang yang datang dari satu negeri sebenarnya. Betul. Yang pasti siapa nak Terengganu tu join Permata ya. Jangan lupa untuk search laman sosial Permata UTM di IG dan sebagainya. Betul. Okay, saya minta maaf lah, sebenarnya banyak lagi soalan saya nak tanya. Tapi masa sangat-sangatlah mencuburi kita. So nampaknya kita akan berhenti kat sini sajalah. Terima kasih kepada Cik Azmalina, wakil daripada Kelab Permata. Terima kasih juga daripada wakil Fasasi. Sama-sama. Menjemput saya ya. Terima kasih. Saya lah yang patut lebih banyak terima kasih lah sebabnya sudi meluangkan masa bersama kami Kelab Fasasi untuk sesi podcast ni. Semoga kita dapat berinteraksi lagi lah di luar, even di luar podcast. Jumpa-jumpa di kedai kopi, tegur-tegur lah kita boleh minum kopi. InsyaAllah. Okay, so sebelum tu, kepada audiens kita, jangan lupa like, komen dan share serta subscribe channel Kelab Fasasi UTM untuk mendapatkan lebih banyak info ataupun podcast-podcast yang lebih menarik tentang kelab-kelab yang berada di UTM. So,
Jangan lupa juga untuk follow IG kami iaitu Kelab Faksasi UTM dan YouTube Kelab Faksasi UTM juga. Okey. Semuanya info-info akan audiens kita dapat melalui situ. Kita akan share daripada situlah. So sekian sahaja daripada kami. Bye. Bye.